Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar memory? Kita berjumpa lagi kelas kita pada untuk kali yang ketiga. Okay, kita akan sambung sedikit. Kita akan habiskan tajuk khutbah Jumaat yang mana kita sudah sampai ke muka surat 10 hingga ke sunat khutbah Jumaat. Itu kita dah membincangkan. Seterusnya kita akan balik kepada rukun khutbah Jumaat, perkara sunat ketika berkhutbah Jumaat dengan hikmah. Kita habiskan lah. Tu selepas ni Ustaz akan ada bagi sedikit latihan lah berbentuk PDF, mana yang boleh print out dan buat dalam tu. Kalau yang tak boleh, tak apa, kamu salin je. Ya. Okey, kita sambung. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, boleh ya. Okey, seterusnya kita sambung kepada rukun khutbah Jumaat. Rukun khutbah Jumaat, apakah yang ada dalam rukun Jumaat? Macam sebelum ni, rukun solat Jumaat berkaitan apa yang di dalam solat tu. Ada apa? Ada niat, betul tak? Itu dinamakan rukun niat, takbiratul ihram. Kalau khutbah Jumaat, apakah yang kena ada dalam isi kandungan khutbah tu, kandungan yang dibaca oleh imam tu? Okey, apa yang pertama? Yang pertama, mestilah dia memuji Allah dalam khutbah pertama. Ayat ni penting ya, memuji Allah. Apa ayat memuji Allah? Alhamdulillah, kan, segala puji bagi Allah. Itu Alhamdulillahil qail. Siapa pernah sembahyang Jumaat, dia bila dengar khutbah dia akan tahu ayat tu, memuji Allah. Mesti dia kena mulakan dengan ayat Alhamdulillah pada khutbah. Terusnya, kedua, dengan lafaz khutbah pertama dan kedua. Dia mesti serentak khutbah pertama dan kedua dengan lafaz apa? Alhamdulillah. Ada perkataan Alhamdulillah tu ya. Itulah perkataan memuji Allah. Alhamdulillah ni apa maksudnya? Memuji segala puji bagi Allah. Okey, nombor 2, kita membaca selawat ke atas Nabi Muhammad. Membaca selawat ni key pointnya. Nabi Muhammad pada khutbah pertama dan kedua. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni macam tadi, Alhamdulillah apa? Memuji Allah pada khutbah pertama dan kedua. Yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad pada khutbah pertama dan kedua juga dengan lafaz apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam tu je. Senang je, nampak macam panjang, tapi kalau kamu faham benda ni, dia senang je. Dia boleh fikir. Yang pertama, dia mesti ada lafaz memuji Allah. Apa dia? Alhamdulillah. Lepas tu mesti ada selawat ke atas Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada khutbah apa? Berapa? Pertama dan kedua. Kamu buat macam tu. Semua sama. Nampak macam panjang, tapi sebenarnya kalau kita faham, insyaAllah senang. Okey, seterusnya, yang ketiga, memberi peringatan supaya bertakwa kepada khutbah pertama dan kedua. Okey, memberi peringatan supaya bertakwa. Ni pun dah okey dah kalau kamu buat. Beri peringatan supaya bertakwa. Apa dia? Contoh dia, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Itulah ayat dia. Tapi kalau dia tanya rukun khutbah Jumaat, kamu nak jawab apa? Jawab simple-simple boleh, asalkan kamu faham. Yang pertama, mesti memuji Allah dengan lafaz Alhamdulillah. Yang pertama. Yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, memberi peringatan bertakwa kepada Allah. Macam tu je. Okey, nombor 4, membaca satu ayat Al-Quran dengan sempurna sama ada dalam khutbah pertama dan kedua. Ni biasalah. Tapi kalau nak hafal 3 je lah. Hafal yang pendek-pendek je. Ni yang kelima ni. Kalau boleh ambil yang kelima ni. Berdoa khutbah pada khutbah kedua. Berdoa pada khutbah kedua. Bulatkan dia ke berdoa pada khutbah yang keberapa? Kedua. Lepas tu kalau kamu perasan, dia khutbah ni
dia ada doa dia bila masa dekat khutbah kedua dia. Jadi kat sini saya tak suruh ambil bawahnya, ambil yang pendek. Yang pertama ambil ni, berdoa kepada khutbah. Lepas tu ambil dekat atas ni, memuji Allah. Nombor satu dengan dua. Ambil nombor satu dengan dua, memuji Allah dengan lafaz Alhamdulillah. Nombor dua, baca salawat ke atas Nabi Muhammad. Lepas tu yang ketiga berdoa. Simple je. Ambil mana yang mudah. Alhamdulillah. Okay, Ustaz harap kamu tengok video ni sampai habis. Kalau nak ni macam lain-lain pun tak apa, tapi asalkan kamu tengok. Sebab kita dalam kelas kita belajar ya. Okey, seterusnya kita balik kepada perkara sunat ketika berkhutbah. Apakah perkara sunat? Kalau macam solat Jumaat, perkara sunat apa? Bersedekah, makan wangi-wangian. Kalau khutbah ni apa? Khotib ni apa? Orang yang membaca khutbah di atas mimbar. Dia mesti di atas mimbar atau tempat tinggi. Tu perkara sunat. Orang yang baca khutbah tu dia mesti kena duduk dekat mimbar. Mimbar ni yang kalau kamu perasan, dia tempat dia tinggi. Dekat depan sekali, yang tempat untuk berdiri, imam berdiri tu dia baca kan. Tu namanya mimbar. Mimbar. Mim nun baro. Okey, seterusnya membaca khutbah dengan terang dan fasih. Kena baca kuat lah. Baca terang dan fasih. Lepas tu memandang kepada para jemaah. Ni kalau sunat ni lebih kepada khotib tu. Khotib tu mesti kena buat apa perkara sunat. Baca kena kuat, terang dan fasih. Lepas tu berdiri di atas mimbar. Lepas tu kena memandang para jemaah. Itu adalah perkara sunat. Okey, seterusnya memberi salam sebelum berkhutbah kan. Sebelum nak berkhutbah tu dia mesti bagi salam. Itu adalah perkara sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang pernah tengok khutbah Jumaat ni, dia tahulah mesti ada salam, lepas tu ada Alhamdulillah, ada doa. Tu semuanya berkaitan dengan khutbah Jumaat. Okey. Lepas tu khatib duduk sebentar selepas memberi salam. Bila ni? Duduk sebentar lepas dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu kamu perasan ada orang azan. Masa orang azan tu, yang khotib ni, yang orang baca tu, dia duduk, betul tak? Itulah maksudnya dia duduk sebentar selepas salam. Okey. Khotib menyampaikan khutbah secara tertib. Khotib menyampaikan khutbah secara tertib. Dia ikut susunan lah. Macam kita tahu tertib ni dari awal sampai akhir dia ikut susunan, dia bukan berterabu. Okey. Seterusnya khotib memegang tongkat ketika berkhutbah. Sebab kamu perasan kalau orang yang baca khutbah ni, dia ada tongkat dia. Dia pegang tongkat tu pun dia dah kira sunat. Tu adalah perkara sunat bagi seorang khotib. Memegang tongkat. Khotib memegang tongkat ketika berkhutbah. Dia pun tak payah ambil. Kalau ada soalan ni dia kata sunat, kamu ambil je lah. Hafal dalam 3 je. Cari yang mana pendek-pendek. Tengok yang warna biru ni. Memandang. Kalau ustaz ambil pendek je. Mana para jemaah, beri salam. Lepas tu apa lagi yang pendek? Membaca khutbah dengan terang dan fasih. Macam tu je. Pegang tongkat ke. Tak payah hafal banyak. Paling kurang 4 atau 3. Okey lah. Yang lain ni just kamu faham je. Okey, seterusnya hikmah khutbah Jumaat. Hikmah ni apa? Hikmah ni adalah kebaikan. Apakah hikmah? Apakah kebaikan? Apakah manfaat? Apakah faedah yang kita dapat dalam khutbah Jumaat? Yang pertama, kita tengok dapat meningkatkan keyakinan terhadap syariat Allah, dapat menambahkan ketakwaan kepada Allah, dapat nasihat dan pengajaran pada isi khutbah, dapat mengetahui hal ehwal semasa. Ni pun hafal 3 atau 2. 3 lah, 3. Dapat menambahkan keimanan ke, kamu jawab kan? Boleh menambahkan ketakwaan. Lepas tu dapat mengetahui hal ehwal semasa kan. Sebab apa? Khutbah ni dia berkaitan dengan hal ehwal semasa ni. Dia akan menceritakan kan, dia akan menceritakan pasal COVID ni lah, apa semua berkaitan lah. Tapi dalam khutbah tu berbentuk nasihat. Adalah sedikit nasihat dia apa ke. Itulah sebab tu kita kena wajib dengar khutbah. Okey, kita dah habis. Okey, sekarang ni kita buat latihan. Okey, ustaz akan tunjukkan untuk
pelajaran pertama yang kita buat hari tu, solat Jumaat kan. Ustaz harap kamu tengoklah video Ustaz yang sebelum-sebelum ni, pelajaran pertama, pelajaran kedua tu. Okay, sebab kalau kamu tengok tu, kamu faham, kamu senang buat ni. Tak apa, tak pun. Okay, kita buat sama-sama. Allah silap. Okay, nombor 1, antara berikut syarat. Okay, kalau sebelum kamu nak jawab tu, kamu mesti kena gariskan apakah yang dia nak minta. Syarat wajib solat Jumaat. Okay, kalau syarat wajib, macam sebelum ni Ustaz dah ceritakan, syarat wajib ni mesti berkaitan dengan orang tu kan. Betul tak? Kalau tak percaya, kita tengok dekat buku teks, dekat muka surat berapa jawapan dia ada. Tajuk solat Jumaat, atas-atas kali ni muka surat, tengok muka surat 3, betul tak? Syarat wajib solat Jumaat, apa dia? Orang, berkaitan orang tak? Orang tu apa? Mesti Islam, balik, berakal, merdeka, mustautin, sihat. Tengok ni, okey. Jadi jawapannya mana? Dia kata kecuali. Sekarang ni kecuali ni maksudnya yang bukan syarat wajib. Okay, faham ya? Jadi apa? Balik adalah syarat wajib. Ya. Islam syarat wajib. Ya. Merdeka syarat wajib. Jadi manakah yang tak ni? Okay, jawapannya jim. Niat. Niat ni apa? Niat bukan syarat wajib solat Jumaat. Niat adalah rukun. Kat mana buktinya Ustaz boleh dapat? Tengok ni, kat muka surat 4. Tengok ni, rukun. Nampak? Niat ni dalam rukun. Sebab tu kamu kena faham, kau nak senang nak jawab. Okay ya. Kalau berkaitan syarat wajib, berkaitan diri orang tu. Kan Ustaz sebelum ni pernah lukis orang kan. Orang pakai kopiah, pakai songkok, muka senyum. Sebab apa? Orang Islam, apa dia punya ni? Songkok, betul tak? Dia punya simbol dia. Lepas tu orang balik, lepas tu mesti orang yang dia senyum, mesti orang yang sihat, mesti orang yang berakal. Kan? Okey, seterusnya kita beralih kepada nombor 2. Ni kamu jawab sendirilah, cari dekat buku teks tu, jawapan dia ada. Pilih pernyataan. Kalau cara nak jawab, kamu mesti macam ni. Apa yang dia nak minta? Syarat sah solat Jumaat. Syarat sah lain pula kan. Tadi syarat wajib berkaitan orang, syarat sah ni berkaitan luar daripada solat Jumaat tu. Contoh berkaitan dengan apa? Waktu dia ke kan. Okey, tengok nombor 1, membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah ni syarat sah ke? Baca Al-Fatihah ni adalah rukun. Rukun ni apa? Perkara yang di dalam solat tu mesti ada ni, baca Fatihah, takbiratul ihram itu. Jadi penyataan baca Al-Fatihah ni adalah salah. Pangkah awal-awal. Okey, tengok didirikan pada waktu zuhur. Didirikan pada waktu zuhur ni syarat sah. Jadi tanda betul. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni syarat sah ke? Kan? Syarat bukan syarat, apa dia, rukun. Sebab apa? Takbiratul ihram ni yang Allahu Akbar tu kan. Itu di dalam solat. Sekarang ni kalau berkaitan syarat sah, berkaitan luar solat, berkaitan waktu ke, waktu dilakukan waktu zuhur, lepas tu mesti 40 orang lelaki, lepas tu apa lagi, macam-macam lah. Okay, boleh. Jadi bukan ni. Okay, mandi sebelum pergi masjid. Mandi sebelum pergi masjid ni adalah perkara sunat. Jadi dia bukan. Jadi mana jawapan dia? Jawapan dia ya. Ustaz nak kamu jawab macam tu. Sebab siapa yang faham, dia senang jawab. Okey, rukun solat Jumaat ada berapa? Ni rujuk dalam buku teks lah. Membersih, nombor 4, membersih dan memotong kuku tangan dan kaki. Bersih memotong tangan dan kaki adalah berkaitan tentang apa? Membersih. Kita potong kuku pasal Jumaat adalah perkara apa? Sunat Jumaat, rukun solat Jumaat, pengertian atau syarat wajib. Mestilah sunat kan, benda yang baik, benda yang elok kita buat dapat pahala, itu adalah perkara sunat. Jadi jawapannya C. Okey, boleh. Okey, tak apa, yang ni tak payah buat. Ni just tengok je video Ustaz. Yang buat nanti yang kertas subjektif tu. Okey, boleh.
Okey, seterusnya nombor 5, lengkapkan pernyataan hikmah solat Jumaat berikut. Hikmah ni apa? Pernyataan hikmah solat Jumaat, apa dia? Melatih taat kepada, ada dalam buku teks jawapan dia. Mana kita nak cari? Ada dalam buku teks dekat hikmah. Hikmah paling ala sekali. Okey, apa tu? Melatih taat kepada pemimpin. Melatih taat kepada siapa? Pemimpin. Jadi jawapannya pemimpin. Okey, boleh? Okey, seterusnya yang nombor 2 ni kamu kena buat lah. Kena buat, lepas tu dah hantar. Yang muka surat 1 tu tak payah hantar, just tengok je video kita buat tu. Yang hantar kan kamu nak salin semua kan. Salin yang ni je, yang soalan subjek macam ni. Pengertian solat Jumaat kat mana. Pengertian solat Jumaat ni ada dekat muka surat. Dekat awal-awal ni, pengertian erti apa di solat Jumaat. Ini kat kotak oranye ni. Solat Jumaat ialah dari awal ni sampai habis. Okey, itu adalah pengertian. Okey, nombor 1 dah settle. Nombor 2, apakah hukum menunaikan solat Jumaat bagi setiap Muslim? Hukum. Kalau berkaitan hukum ni, sunat ke, wajib ke, apa? Jadi apakah hukum dia? Wajib atau tak wajib? Kamu cari lah. Kat mana kita boleh nak cari hukum dia wajib? Kat sini. Ni. Solat Jumaat adalah hak wajib. Dekat hadis ni. Wajib. Jadi, dia bukan solat sunat tau. Dia solat wajib. Macam solat Zuhur juga. Sebab tu lelaki ni, dia kena pergi solat. Solat Jumaat wajib. Okey. Boleh faham? Okey. Saya tak nak tulis jawapan, biar kamu buat sendiri. Just kita bincangkan je. Okey, senaraikan 3 syarat wajib. Okey, syarat wajib. Kalau wajib, kita ada 2 syarat kan. Yang pertama syarat wajib dengan syarat sah. Okey, kalau syarat wajib ni berkaitan orang. Orang tu mesti apa? Islam, balik, berakal. Itulah jawapannya. Okey, boleh? Kalau syarat sah pula berkaitan luar solat, kan? Mesti didirikan di mana? Di masjid. Lepas tu berapa orang? Sekurang-kurangnya berapa orang? 40 orang lelaki. Lepas tu didirikan waktu bila? Didirikan pada waktu Zuhur. Itu syarat sah. Betul tak? Cuba kita tengok. Ada dekat muka surat. Ni syarat wajib ni. Kat kotak hijau ni. Kan betul? Didirikan pada waktu Zuhur. Dia dengan khutbah. Didirikan di tempat yang ditetapkan. Okey. Boleh. Tulis 4 rukun. Kalau rukun berkaitan dalam solat. Dalam solat tu apa? Mesti niat, baca Al-Fatihah. Itulah. Okey, seterusnya khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat ni pun okey, tak apalah, kita buat sama-sama yang ni. Lepas tu yang ni kamu buat sendiri. Kamu tengok buku pun boleh. Okey ya. Ni je, kita bincang yang ni. Khutbah ialah syarahan yang mengandungi apa? Syarahan ni ucapan lah, kan? Apa yang orang tu cakap. Ada apa? Yang pertama nasihat, yang hasutan, hinaan di pelajaran. Apa jawapan yang paling sesuai? Mengandungi nasihat. Jadi jawapan dia alif. Okey. Okey, nombor 2. Apakah hukum membaca khutbah Jumaat sebelum solat Jumaat? Membaca. Kalau hukum mesti wajib. Nak tak nak wajib baca solat Jumaat. Sebelum solat Jumaat baca khutbah wajib. Mana jawapan yang kita boleh dapat? Tengok dekat muka surat ni. Muka surat, tajuk khutbah Jumaat lah.
Tengok ni. Dia kata, apakah hukum baca khutbah solat Jumaat? Yang belah ni kan. Dia tanya. Jawapan dia ni. Hukum bacanya ialah wajib. Nampak perkataan dia wajib. Kalau berkaitan khutbah Jumaat ni semua wajib. Solat Jumaat pun wajib, khutbah Jumaat pun wajib. Okey. Okey, seterusnya rukun khutbah dibaca dalam bahasa ni apa ni? Melayu, Cina, Tamil, Arab. Sebab dia sepatutnya kalau rukun ni dibaca dalam bahasa Arab. Ya, jawapannya bahasa Arab. Bukan Melayu, Tamil. Tapi ada juga yang bahasa Melayu kan. Bahasa Melayu sebab kita majoriti orang Melayu, kenalah baca bahasa Melayu. Tapi kalau dari segi rukun, dia tanya rukun, mesti kamu kena jawab dalam bahasa Arab. Okey, boleh. Pernyataan di bawah berkaitan tentang perkara sunat ketika berkhutbah kecuali apa? Okey, dia nak kamu kena gariskan apa yang dia nak. Dia bawa berkaitan tentang perkara-perkara sunat. Yang bawah ni semua perkara sunat. Sekarang dia nak bukan yang perkara sunat. Apakah dia? Okey. Memandang kepada para jemaah. Sunat? Ya, sunat. Betul. Khutbah yang memberi salam sebelum khutbah. Perkara sunat. Khutbah disampaikan pada waktu zuhur. Sunat ke? Okey, catat pasti. Kita terus je. Membaca khutbah dengan terendah fasih. Ini sunat. Jadi mana yang bukan sunat? Yang ni disampaikan pada waktu zuhur ni, ini adalah syarat sah. Dia bukan sunat. Kalau kamu faham berkaitan perkara sunat ni, dia buat benda tu mesti macam elok lah. Baca terang, lepas tu mesti berdiri, lepas tu duduk kan. Kalau khutbah disampaikan pada waktu zuhur ni berkaitan luar daripada khutbah tu apa. Itulah syarat sah. Okey, jadi jawapannya jim. Bulatkan jim. Okey. Seterusnya 5. Dapat menambahkan ketakwaan kepada Allah adalah berkaitan apa? Dapat menambah ini mesti berkaitan dengan hikmah. Hikmah ni apa? Kebaikan. Jadi jawapannya jim. Nombor 5, dapat menambahkan ketakwaan kepada Allah. Okey. Yang ni perkara sunat ni lengkap kan. Bukan boleh buat ni lah. Tengok buku perkara sunat. Hikmah ni kebaikan. Okey. Ni lorekan. Ni perkara sunat. Otik hendaklah seorang apa, lelaki ke perempuan. Okey. Hikmah khutbah Jumaat. Okey, Ustaz dah terang tadi. Hukum baca khutbah apa wajib. Berkaitan Jumaat ni mesti wajib. Khutbah Jumaat, solat Jumaat wajib. Pengertian ni boleh tengok dalam buku ya. Ustaz akan share benda ni. Ini terdua kali ni. Kamu ambil yang ni je, satu atas ni. Silap ni. Ni bawah ni tak payah buat sebab dia sama je atas ni. Okey. Okey, saya rasa sampai situ saja kelas kita pada hari ini. Ustaz tamatkan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Insyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, Ustaz harap kamu tonton video ni, lepas tu buat latihan lah. Ya, apa yang Ustaz suruh ni. Kalau boleh print out lebih baik lah. Kalau tak boleh print out, kamu salin lah. Kena salin lah. Tak apa, buat sikit-sikit pun tak apa. Ya, Ustaz harap kamu rajin lah. Ustaz memang menghargai sangat siapa-siapa yang buat latihan Ustaz buat ni. Sebab apa, nanti bila dah sekolah ke, buka sekolah ke apa, kamu dah senang, kamu tak payah buat dah. Tinggal tampal ke apa kan. Yang penting kena buat. Tengok video lah Ustaz juga yang sebelum ni, sebab Ustaz nampak macam tak ramai je tengok video. Okey ya. Itu saja Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.